Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrunillah, pagi ini kita dapat bertemu kembali bagi meneruskan pengajian tadabbur secara bertema, iaitulah dengan menggunakan buku yang bertema Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini boleh merujuk halaman 170. Dalam kuliah kita yang lalu, saya telah menjelaskan, memperincikan kalimah yang digunakan oleh Al-Quran sendiri, iaitulah Al-Kitabu dan Al-Quranu. Jadi dua kalimah ini memberi makna zat yang satu, iaitulah Al-Quran itu, tetapi ia menjelaskan ketika menggunakan kita apa bezanya dengan ketika menggunakan Al-Quran. Jadi daripada penggunaan kalimah itu kita mengambil satu pelajaran penting bahawa ilmu itu asasnya mestilah ada dua aktiviti. Pertama, menulis, membaca. Yang kedua, membaca. Membaca, menulis. Ya. Itu asasnya. Jadi kita kena faham bahawa untuk dapat ilmu, kita tak dapat lari daripada dua aktiviti penting ini. Menulis, membaca, menulis, membaca. Dah kita faham membaca, kita tulis. Paling tidak. Itu sebab proses menuntut ilmu ni kena ada buku catatan, tuan-tuan perempuan. Kena ada pen. Jadi bila kita dengar ilmu yang kita dengar melalui pendengaran tadi daripada guru-guru kita, kita buat menulis catatan. Dan ini amalan yang dilakukan oleh para ulama dahulu. Mereka mencatat. Sebab itu hasil catatan itu dikarang balik. Akhirnya seorang murid akan mensyarahkan kitab yang dibaca oleh gurunya. Akhirnya ilmu itu berkembang. Lihat tuan-tuan perempuan. Kenapa? Bagaimana ilmu itu berkembang? Kerana ada aktiviti menulis. Andainya kita bayang, kita sekadar belajar mendengar saja, tak pernah mencatat, tak pernah menulis. Agak-agak ilmu nak berkembang atau tidak, tuan-tuan perempuan? Tak berkembang. Mesti dicatat. Kerana catatan itulah nanti yang akan mengembangkan ilmu itu. Itu sebab kita kena faham kenapa Allah bagi satu surah namanya Al-Qalam. Surah 68. Untuk jadi pelajaran kepada kita, jangan lupa kalam ini. Kalam ialah alat menulis. Alat mungkin berbeza. Kalam yang menulis Al-Quran, sifatnya Allah yang mengetahui bagaimana zatnya. Tetapi kalam yang ada pada hari ini, kita melihat inilah kalam kita. Untuk buat catatan kuliah ini yang kita pakai. Pen, pensel. Kemudian ada juga orang yang tidak menggunakan kalam nyata, tapi dia menggunakan, dipanggil kalam digital. Iaitulah menulis menggunakan keyboard yang ada di dalam aplikasi handphone canggih kita. Jadi, tetapi yang penting kalam tu tak wujud. Itu yang kena faham. Bahawa Allah takdirkan bahawa kalam itu adalah alat terpenting untuk mengembangkan ilmu. Itu. Jadi ambil pelajaran tuan-tuan perempuan. Sebab kita umat Islam ini, kita menjauhkan diri dari kalam. Maksud saya tadi kena faham secara meluas. Bahawa kita tak suka nak mencatat. Apalagi nak menulis, mengarang. Ini satu kerja yang, padahal ini satu kerja mulia. Menulis, mencatat, mengarang. Kita nak buat catatan dengan kuliah pun malas. Macam mana nak dapat ilmu, tuan-tuan perempuan? Maaf cakaplah. Saya mengatakan inilah yang saya faham. Sebab Al-Quran menceritakan benda-benda ni. Tapi kita tak tadabbur. Kita tidak nampak kepentingan kalam. Ni kepentingan pen ni. Kerana ada kalam inilah terhasilnya buku kitab. Bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau ulama dahulu tidak melakukan kerja-kerja mencatat, menulis, mengarang ini,
kita tak akan dapat nak membaca kitab-kitab mereka yang terlalu besar, terlalu banyak. Jadi itulah peranan kalam itu. Dan kita sebagai manusia ini, kalam itu alat kita. Tapi kitalah yang menggunakan alat itu. Sebab itu kesimpulannya, untuk mengembangkan ilmu, dua perkara ini paling penting. Menulis, membaca. Membaca, menulis. Ini aktiviti yang tak boleh lari. Menulis saja tanpa membaca pun tak jadi nak tulis apa kalau kita tak ada ilmu. Tak membaca. Jadi dua-dua tu sama penting. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita melihat bahawa kita melihat perkembangan ya. Ketika mana Al-Quran diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada sebuah malam qadar. Kita sebut Lailatul Qadar. Satu malam yang dikenali sebagai malam qadar. Jadi ulama tafsir menceritakan bahawa malam qadar ini kerana malam itu dibuat qadar, ketetapan takdir-takdir. Dan juga kita juga boleh merujuk bahawa Al-Quran itu kan disebut sebagai takdir-takdir Allah. Jadi merujuk kepada makna malam yang diturunkan itu dikenali sebagai malam qadar itu kerana kemuliaan Al-Quran diturunkan. Jadi sebab itu kalau kita melihat di situ, sejak diturunkan itu sampai di bumi, penurunan kedua dari langit, dari Baitul Izzah ke bumi, maka bermulalah peranan Alkitab tadi sebagai Al-Quran, sebagai bahan bacaan. Barulah dibaca. Sedangkan sebelumnya dia adalah Alkitab, bahan tulisan saja, belum lagi dibaca. Jadi sejak di bumi maka kita kenal dia sebagai Al-Quran, bahan bacaan. Sayangnya, kita ada Al-Quran, kita tak baca. Mana fungsi utama Al-Quran itu dah tidak dapat kita zahirkan. Rugilah tuan-tuan perempuan. Ada Al-Quran hanya sebagai kitab yang kita muliakan, yang kita letak di atas tempat-tempat tinggi, diambil sekali-sekala untuk membaca. Masya Allah, rugi tuan-tuan perempuan. Sedangkan Al-Quran itu ilmu yang Allah beri. FOC, free of charge, percuma kepada kita. Tak perlu bayar. Tapi sayang kita tak hargai. Inilah bila mengenangkan Al-Quran ini, sebab itulah Nabi SAW melalui ayat daripada surah pun surah Al-Furqan, surah Al-Quran, ayat 30. Apa kata Nabi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Rab, inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku mengambil Al-Quran sebagai benda yang ditinggal, mahjur, ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan. Ayat ini sungguh-sungguh menyentuh kita tuan-tuan perempuan. Terutama kita yang berada di penghujung zaman ini. Kita mengabaikan Quran. Tanyalah diri kita. Jawablah dengan jujur. Apakah kita ni takut termasuk dalam golongan mahjura ni? Golongan yang meninggalkan Al-Quran. Dia meninggal ni banyaklah levelnya. Jadi ada level tu berpaling terus, tak peduli lagi. Itu macam orang kafir, dia tak mau lagi pada Al-Quran. Tetapi kita orang-orang Islam sendiri pun melakukan sifat mahjur ini. Disebut hajarul Quran, meninggalkan Quran. Bila kita tak membaca Al-Quran, kita tak ambil pengajaran daripada Al-Quran, tak beramal dengan Al-Quran, tak mau mentadabur Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan itulah yang ciri-ciri orang yang hajar Al-Quran, tinggalkan Quran. Ini isu besar tuan-tuan perempuan. Sebab itu kita menyebut perkara-perkara ini kerana ia adalah isu besar kepada kita hari ini. Sebab itu bila menyentuh dalam Quran ni, kita akan teringat itulah situasi isu kita. Sebab itu saya sering mengaitkan dengan isu ini tuan-tuan perempuan. Kerana apa? Kita nak kena mengingatkan. Masyarakat Islam, umat Islam ni lupa, lalai
Kita dilalaikan oleh kesibukan hidup dunia ni. Sehingga kita lupa yang Al-Quran ini suatu benda yang sangat besar. Itulah Ar-Rahman Allah itu ada pada Al-Quran. Allah bagi kita Al-Quran, Allah ajar kita Al-Quran. Allah bagi indera untuk memahami Al-Quran. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Kami telah menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan afidah. Untuk apa tuan-tuan? Tentulah untuk memahami Al-Quran ini. Sayang kalau kita tak manfaatkan. Iaitu nak belajar Al-Quran sungguh-sungguh. Kita dah buat siri video. Tapi kita lihatlah berapa ramai saja orang yang nak membuka video ini. Nak belajar, memanfaatkan video ini. Tak ramai tuan-tuan perempuan. Itulah hakikatnya. Bila kita bawakan ilmu yang benar, ilmu yang nak membuka hati kita, tak ramai orang yang suka kepadanya. Itulah realiti. Kita melihat sejarah ketika mana Al-Quran diturun di zaman Nabi SAW. Para sahabat waktu itu mereka mendengar Nabi bacakan Al-Quran. Sebab itu disebut Al-Quran itu dibacakan. Makna membaca itu tidak sekadar baca untuk dengar. Kena faham ini. Dalam konteks Al-Quran, Nabi mengajar. Membaca itu maksudnya mengajar. Kita membaca ni, dia ada dua bentuk. Baca kan macam kita ni isunya, kita orang-orang yang tidak berbahasa Arab, kita mendengar Al-Quran begitu, yang mendengar lafaz-lafaz. Tetapi kalau kita mendengar kalimat-kalimat yang bahasanya kita faham, dah tentulah ia merupakan pengajaran terus pada kita. Jadi sahabat-sahabat Rasul SAW, mereka mendengar Al-Quran yang Nabi baca. Itulah pengajaran yang mereka dapat. Nabi menjelaskan lagi apa maksud ayat itu ini. Dari situlah munculnya yang disebut sebagai hadis. Hadis ini merupakan penjelasan-penjelasan tentang ayat tadi. Yang mana ayat ni tak berapa jelas, tak faham dan tidak tahu bagaimana aplikasinya. Contoh ketika mana Allah kata aqimus solah, dirikanlah solah. Itu saja perintah Al-Quran. Tetapi bagaimana caranya nak melaksanakan solat, maka Nabi tunjukkan. Yang itu disebut sebagai sunnah ataupun hadis. Itulah kaitan antara hadis dan Al-Quran. Dan hadis-hadis juga disebut sebagai al-hikmah. Yang itu maknanya datang juga dari bimbingan Allah. Ketika Nabi menunjukkan kaedah dan caranya, dia tidak menunjuk mengikut hawa dia. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi sebut itu tak ada langsung datang dari hawa nafsu dia. Semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Ini kita faham. Maknanya itulah penjelasan tentang hadis. Jadi kita lihat bahawa sahabat-sahabat tadi belajar begitu. Kemudian mereka dah faham apa yang mereka lakukan setelah mereka faham ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ingat? Mereka beramal dengan ayat itu. Itu kaedah sahabat-sahabat Nabi dulu belajar. Dapat satu ayat, 5 ayat sampai ini mereka beramal. Amal dulu, kemudian baru hafaz. Kita hari ini hafaz dulu. Hafaz satu Quran tapi tak boleh nak beramal. Kenapa tak boleh beramal? Sebab tak faham. Kita hanya ada kemampuan menghafaz tapi tak ada kemampuan faham. Jadi bagaimana nak beramal? Ini kaedah ni. Yang saya cerita kaedah sahabat belajar dulu. Begitu cara dia. Dengan Nabi baca beberapa ayat, balik mereka faham. Mereka amal terus ayat itu. Kemudian dengan sendiri mereka menghafaz. Sebab ingatan. Setelah kita faham, kita beramal, nak mengingatnya lebih mudah. Tidak memerlukan hafazan pun kita akan ingat. Kerana kita beramal dengan ayat itu. Itu rahsia dia. Jadi begitulah kaedahnya. Kemudian akhirnya ketika Nabi dah tak ada, tinggal sahabat, Al-Quran itu dikumpulkan, dihimpun, dicatat dan dijadikan mashaf. Itulah sehingganya sampai kepada kita dalam bentuk mashaf yang bertulis. Hari ini alhamdulillah dengan teknologi kita melihat bahawa Al-Quran ini hadir dalam bentuk digital. Ini menjadi juga khilaf. Ada orang yang berpendapat bahawa Al-Quran dalam digital ini dia tidaklah dalam bentuk mashaf.
Jadi ini isu-isu baru yang mana ulama kita hari ini kena menjelaskan. Sebab ada orang yang tak mau membaca daripada aplikasi telefon ini Quran kerana dia kata dia kena baca daripada mushaf kitab. Ada yang berpendapat begitu. Ini isu-isu yang melibatkan kefahaman. Yang dipanggil kena faham balik fiqh tentang apa sifat-sifat ini. Tetapi kita jangan lupa pula Allah menyebut juga dalam Quran tentang benda-benda yang saya sebut bahawa Quran akan datang dalam bentuk digital ini. Yang mana Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lizikr. Kami telah memudahkan bagi kamu Al-Quran itu sebagai satu pengajaran. Fahal min muddakir. Allah kata, kami telah memudahkan Al-Quran itu. Jadi ini kita mengambil pendekatan, kalau kita tadabbur ayat ini, kita akan melihat inilah realitinya. Allah mudahkan Al-Quran dalam bentuk digital. Digital ini adalah hanya teknologi dan teknologi ini datang dengan izin Allah, dengan ilmu Allah. Kita hanya mengguna sahaja. Jadi ketika Al-Quran muncul dalam bentuk digital, dengan ayat-ayat yang sama, ya, maknanya yang sama, cuma bentuk dia saja dia berbeza. Jadi kita fikirlah. Sebab itu kita berada di zaman digital, kita kena menerima hakikat fakta ini. Pada saya, Al-Quran dalam bentuk digital ini satu kemudahan janji Allah. Benar-benar pasti, walaqad yassarnal Qur'ana lizikr. Benar-benar pasti kami mudahkan Al-Quran itu. Jadi kalau kita melihat dari sudut ini secara yang positif, maknanya ini satu kemudahan. Tetapi wallahu alam lah, ada kalangan orang yang tidak berpendapat sedemikian. Terserah. Tapi kita nak mengambil yang positif, mengambil yang terbaik. Sebab kemudahan ini satu kemudahan yang luar biasa, tuan-tuan dan puan. Kita nak mengusung mushaf Al-Quran ke sana ke sini rasanya agak sulit. Tetapi dengan adanya aplikasi Al-Quran di sini, maknanya kemudahan untuk kita membaca Al-Quran tu jauh lebih mudah. Di situ kita melihat kemudahan itu. Karena bila teringat ada waktu lapang nak baca Quran, buka aplikasi Al-Quran, dah boleh baca. Selesai, off balik, hilang. Tak ada isu. Itu satu kemudahan. Sedangkan kita, ya, tak mungkinlah kita pergi ke kedai kopi, ya, ke bistro sambil minum kopi, kita nak bawa mushaf Quran nak baca. Rasanya jaranglah orang lakukan. Tetapi dengan aplikasi Al-Quran ini, ya memang kita boleh dan kita biasa buat. Waktu lapang di restoran, masa ada kita buka baca, melihat beberapa ayat yang kita boleh dapat. Itu kan satu kemudahan, tuan-tuan dan puan. Jadi mari kita berfikir. Sebab tu tadi sebelumnya saya menyebut tentang ayat-ayat tentang berfikir. Dan berfikir mestilah secara yang positif. InsyaAllah saya akan buat catatan ayat yang kita tadabbur pagi ini. (54) 17.
Sekian dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah bertemu lagi di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين